Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi cikgu ucapkan kepada Muaisra dan Fariha. Hari ini kita berjumpa sekali lagi. Okay, mungkin pertemuan hari ini singkat je dari 15 ke 20 minit macam tu. Okay, sebelum kita mulakan kita punya pertemuan pada hari ini, eloklah kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi cikgu nak tanya kepada Fariha dan Muaisra, kamu punya teks tu kamu memang ada confirm ke akan ada buat penambahbaikan? Ada nak buat penambahbaikan lagi? Confirm. Confirm Fariha? Confirm. Confirm Okey, tak apa. Setakat ni cikgu anggap confirm lah. Tapi kalau kamu nak buat penambahbaikan, okey, cikgu bagi sehingga 26 hari bulan last 26 lagi 2 hari kalau kamu ada nak tambah apa-apa lagi boleh? Boleh. Okey jadi hari ni cikgu nak terangkan sedikit mengenai, cikgu nak bagi tips kat kamu how to become a good presenter untuk kamu punya program Pitch90 ni Okey, jadi cikgu akan present jap buat kamu. Sekejap Okey, kamu nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak okey Okey, jadi cikgu akan terangkan beberapa perkara untuk kamu lebih jelas lah untuk become 10 tips on becoming a better presenter Jadi kau boleh take note, kau boleh catat apa yang patut untuk sebagai rujukan kamu lah untuk pertandingan Pitch90 yang akan berlangsung pada 28 hari bulan ni. Okey. Okey, first tips pertama untuk kamu menjadi presenter yang bagus adalah awak perlu know your staff lah. Awak kena tahu dengan siapa awak bercakap dan awak perlu tahu keseluruhan konten awak lah sebenarnya bila awak memberi ucapan ataupun menyampaikan sesuatu maklumat kepada pihak ketiga lah atau pihak kedua, kamu kena tahu 100% konten. Maknanya kamu tak akan melalut, dan daripada orang cakap first speech tu, daripada first word yang keluar pada mulut kamu, orang dah tahu apa yang sebenarnya kamu nak cakap. Sebagai contoh, kalau Muaisra tajuk kesihatan, mungkin daripada first sentence ayat pertama orang dah tahu, oh dia punya topik, dia punya tema adalah kesihatan. Maknanya orang terus dapat tangkap apa yang kamu nak cakap. Contoh macam kalau Fariha, dia punya topik adalah alam sekitar Jadi first sentence tu maknanya kamu dah dapat tangkap perhatian audiens atau perhatian juri. Maknanya daripada first sentence tu orang dah tahu, oh ini yang dia nak cakap Maknanya orang dah tahu the main topik utama kamu Okey, jelas Itu adalah untuk first tips. Okey. Second tips adalah make it clear what you are there to share with them. Okey. Ini penting kamu kena make it clear Maknanya dalam 100% konten kamu tu, kamu kena bagi orang, maknanya juri ataupun audiens, clear ataupun jelas dengan apa yang kamu nak share. Maknanya dalam bahasa mudah, maknanya kamu punya speech tu tak lari daripada tema lah. Kalau kamu cakap berkenaan kesihatan, maknanya topik kamu 100% adalah mengenai kesihatan. Kalau gout, contoh macam Muaisra, tajuk adalah berkenaan gout, jadi statistik tu mesti dengan berkaitan dengan penyakit gout lah. Bukannya bercakap berkenaan gout, tetapi statistik mengenai penyakit jantung. Itu adalah sesuatu yang cakap dia punya dilanggar lah dengan peraturan dia ataupun dengan hukum bagi ucapan. Maknanya awak tak clear pun apa yang awak cakap, maknanya orang audiens akan confuse, dan sesuatu tu juri akan bagi low mark lah pada kamu, markah yang rendah lah. Okay, macam Fariha pun sama. Kalau nak cakap mengenai alam sekitar, maknanya statistik pun mesti mengenai alam sekitar. Contoh nak bercakap mengenai
berkenaan pembalakan contoh. Jadi statistik mesti berkenaan pembalakan, bukan statistik mengenai kepupusan haiwan atau sebagainya. Okey, jelas Itu yang kedua. Okey. Okey, yang ketiga. Okey. Yang ni yang ni yang kamu tak guna picture. So kita abaikan yang ni. Okey, yang keempat, you can have too many rehearsal. Okey, ini kalau kau faham, dia bagi tahu, cikgu translate balik lah. Kamu tak boleh ada terlalu banyak sangat rehearsal. Maksud dekat sini bukannya kamu tak perlu buat rehearsal, tapi kamu kena, kalau dalam bahasa mudah, kamu kena lebih banyakkan praktis daripada rehearsal. Sebab kamu takkan tahu apa yang akan the real situation pada hari pertandingan lah kan. Mungkin kamu ada tersilap satu dua word, tapi kita nak elakkan benda tu je lah. You can have too many rehearsal. Boleh jadi hari ni kita buat rehearsal sampai 10 kali, tiba-tiba hari pertandingan kita gugup kan. Maknanya sebab kamu rehearsal tapi kamu tak praktis kan. Rehearsal dengan praktis dua benda yang lain Rehearsal macam kita buat semalam lah dalam Google Meet, ataupun sekejap lagi kita akan buat sekali lagi. Maknanya cikgu akan suruh kamu buat live kan, tanpa teks. Maknanya semalam dengan hari ni, jadi dua kali lah kamu rehearsal dengan cikgu Okay, jadi kalau praktis ni kamu praktis sendirilah kan. Contoh kamu duduk dalam bilik kan, kamu duduk depan cermin kan, kamu praktis kan. Macam cakap praktis make perfect Okay, jelas nombor 4. Okay, seterusnya nombor 5. Okay, nombor 5 sorry practice in the room. Okay, practice in the room ni adalah salah satu tip untuk kamu praktis lah. Maknanya kamu, kalau tips dia mudah kan, kamu nak bertanding lagi 4 hari lah kan, lagi 3 hari lah cikgu anggap, sebab 28 hari pertandingan sampai 27 Jadi kamu dah kena praktis lah. Maknanya kalau boleh hafal teks, maknanya 100% tak bergantung dah pada teks lepas ni. Maknanya kamu akan cakap teks yang kamu tulis tu sebenarnya dah ada dalam kepala kamu dah hafal. Okay, dan key point untuk hafal teks tu sebenarnya kamu tak perlu hafal teks 100%. Kamu tak perlu hafal teks tu sebiji apa yang ada dalam teks Sebagai contoh, maknanya apa daripada first word sampai last word kamu tak perlu hafal teks tu Ini cikgu bagi tips. Kamu hanya perlu hafal main point dalam teks je. Boleh jadi apa yang kamu tulis dalam teks takkan sama dengan apa yang kamu sampaikan kepada audiens pada hari pertandingan lah kan. Jadi kamu kena get ready dan salah satu kamu kena listkan main point lah kan. First sentence apa main point dari situ kamu akan mudah untuk ingat Okay. Dan satu ada practice in the room lah. Kamu kena cari satu ruang yang selesa untuk kamu. Bagi contoh dalam bilik kamu lah kan, bilik peribadi kamu kan. Boleh jadi kalau nak semudah, kamu boleh minta tolong abang kakak kamu, ataupun ibu bapa kamu, ataupun adik kamu kan, pegang teks dan kamu praktis depan dia kan. Dan pastikan ada eye contact lah, body language semua tu. Dan kalau kamu rasa malu juga, mungkin tak malu nak praktis depan parent ataupun adik-adik abang kamu boleh praktis depan cermin lah kan. Kamu ambil satu cermin kan, cermin tak perlu cermin besar kan, cermin kat bilik kamu, cermin make up kamu tu. Kamu diri depan tu, lepas tu kamu cakap lah kan, seorang-seorang. Janganlah kamu cakap sepanjang hari seorang-seorang, nanti orang ingat kamu tak betul lah kan. Kamu hanya diri dan ambil lah dalam 5 minit untuk praktis, sebab 90 second je kamu punya speech. Dan dalam masa sama cuba set timing kan, letak timer maknanya macam cikgu dah cakap semalam, jangan lebih. Kalau kurang dalam 2-3 saat tak apa, tapi kalau dapat tepat 90 second lagi perfect lah kan, sebab ada melangkah dekat untuk timingnya. Okay, next. Okay, yang ni kita abaikan. Okay, ni speak to the audience ni cikgu dah bagi tahu lah semalam. Speak to the audience maknanya audiens kamu pada hari pertandingan tu 28 bulan adalah boleh jadi guru-guru daripada MSM lain lah kan, yang akan jadi kamu punya juri, ataupun daripada pihak BPM atau pihak HQ yang akan jadi juri. Dia bagi setiap zone dia punya juri dia berbeza Jadi audiens kamu first adalah juri, kedua adalah peserta-peserta lain, dan ketiga boleh jadi cikgu counselling ataupun cikgu sendiri yang mungkin cikgu akan join maknanya cikgu pun akan jadi audiens kamu. Jadi kamu kena apa, bila kamu bercakap tu
Macam cikgu dah terang semalam jadi cikgu, kalau kamu tak faham boleh tanya boleh buka mic ataupun type je. Speak to the audience maknanya kamu bercakap, kiranya kamu bercakap bukannya bercakap sorang-sorang, maknanya kamu cakap eye contact kena ada, body language kena ada. Maknanya walaupun secara online kita ada limitation sedikit, tapi maknanya awak perlu bagi satu suasana bahawa audience tahu yang kamu tengah bercakap dengan mereka. Itu dalam bahasa mudah kan. Maknanya audience nampaknya awak memang tengah berkomunikasi dengan mereka. Maknanya wujud satu komunikasi dua hala. Maknanya kamu bercakap, audience mendengar. Dia takkan jadi satu komunikasi satu hala, kamu bercakap dan juri pun macam dengar tak dengar Jadi kamu kena alert sama benda ni. Speak to the audience Okay, next. Okay, paste the presentation. Okay, paste the presentation. Ini macam cikgu pun dah cakap semalam Cikgu pun dah terangkan kepada kamu semalam. Semalam siapa tanya, Muaisra atau Fariha tanya macam mana nak set masa tu. Nak cakap laju ke nak cakap slow. Okay, ini maksud the pace the presentation. Maknanya kamu tahu ni, a good presenter will know how to pace the presentation so that it flows smoothly. Okay, maksud kat sini kalau kamu tahu macam mana kamu nak handle kau punya timer atau timing, jadi kamu akan tahu dekat mana kamu perlu slow dekat mana kamu perlu cakap laju sikit, dekat mana yang perlu kamu tekankan pitch macam tu. Jadi dekat part ni dia bergantung pada kamu, sebab kamu yang 100% faham teks kamu Dan cikgu semalam pun dah terangkan berkenaan pitch. Ada 3 pitch Cikgu terangkan sekali lagi lah untuk kamu ingat. Ada low pitch, flat pitch dan high pitch Jadi cikgu galakkan kamu guna flat pitch dan high pitch lah. Low pitch yang guna sebab risau kita secara online, risau nanti audience ataupun juri takkan dengar suara kamu lah. Maknanya akan ada limitation kat situ. Jadi kamu boleh gunakan flat pitch pada point-point yang mungkin point-point yang biasa standard. Jadi pada high pitch kamu perlu gunakan untuk tekankan main point ataupun data-data statistik macam cikgu dah tekan malam. Cikgu ulang sekali lagi lah. Contoh, according to Ministry of Education, 30% of MRSM student sebagai contoh macam tu. Jadi cikgu tekankan dekat word 30% sebagai contoh kita gunakan high pitch. Kalau kamu gunakan high pitch sepanjang community speech, risau nanti juri ingat kamu ni marah saya ke apa. Jadi jangan guna macam tu lah Kalau kamu guna flat pitch, according to Ministry of Education, there are 30% of MRSM student. Jadi dia akan jadi satu talk ataupun satu speech yang bosan lah. Maknanya dia akan datang ke satu suasana yang sleepy ataupun yang mengantuk lah dalam pertandingan tersebut. Jadi cuba elakkan Jadi kamu kena pandai balancekan di antara timing dan pitch kamu. Itu boleh penting lah. Intonasi kamu dan juga lagi satu kamu punya personality lah. Maknanya kamu punya pakaian, grooming semua kena pastikan perfect lah pada pertandingan. Okay, jelas Okay, next. Okay, link to navigate tak perlu sebab yang ni untuk PowerPoint punya slide. Okay, last nombor 10. Kamu perlu ada plan B lah. Maknanya kalau kata tiba-tiba kamu terlupa point, kamu kena ada plan B Kamu jangan terus senyap. Sebab hari ni mungkin kita practice perfect, tetapi tiba-tiba masa hari pertandingan kamu nervous Jadi kamu kena ada plan B. Kamu nervous dan tiba-tiba kamu terlupa satu point, satu sentence dia cakap. Tiba-tiba apa sentence lepas ni. Jadi kamu tak perlu nampak sangatlah kamu kamu terlupa tu. Kamu just terus dengan next point dan kamu kena ada plan B kalau jadi macam ni. Kalau terlupa nak buat apa? Itu kamu punya fikirlah Kalau terlupa macam mana nak handle situation tu Maknanya kamu dah ready, kena ada plan B lah. Okay, jelas Okay, next cikgu akan okay, sebelum tu cikgu tanya dekat Muaisra dan ni lah Fariha, jelas tak apa yang cikgu sampaikan kepada kamu? Tips-tips ni Jelas. Okay, jelas Okay, next. Okay, jelas terima kasih. Okay, next cikgu akan tunjukkan YouTube. Cikgu akan tunjukkan contoh lah example video untuk page 90. Okay, kamu boleh ambil boleh belajar ni. Dan cikgu akan sharekan link dekat kamu lagi. Cikgu cari. Okay, ni contoh kamu boleh tengok Flatten was an adjective used to describe the consequences of the major storms that 2017 experienced.
Hurricanes Harvey, Irma, and Maria caused unimaginable damages to the Caribbean islands and Gulf Coast, maybe most devastatingly to the tens of thousands of homes there. But in the wake of these tragedies, agencies like FEMA can provide temporary homes to those affected to help keep them afloat during the recovery process. Yet hurricanes don't just impact the land. They are born and grow over warm water and can destroy extremely delicate habitats like coral reefs. So between ocean warming and natural disasters, coral reef fish are also experiencing a flattening of their reef homes across the globe. Reefs that were once an intricate matrix of branches teeming with colorful life are collapsed, broken piles of rubble that can no longer support the animals that once lived there. But what could we do to fix that? Also provide coral reef fish with a sort of temporary home to recover in? Why not? My research uses 3D printing and scanning technology to create corals out of biodegradable plastics. These machines allow me to accurately replicate the features of a live coral to provide the most realistic habitat. These 3D corals could be placed on degraded reefs to act as a home not only for reef fish, but for new coral to grow in as well. So this temporary solution could transform into a permanent fixture of the reef. And layer by layer, we can recreate the weaving pattern of branches and solid structure that is the foundation of these vital ecosystems to help turn flattened coral reefs back into pretty solid reef flats. Thank you. All right, thank you, Emily. Okey, jadi kamu dah tengok video tadi kan? Kamu tengok timing dia. Berapa saat dia buat? Tepat. Cukup kan? Okey, dia punya Cikgu Norina. Okey, selamat datang Cikgu Norina. Okey, jadi kamu tengok dia punya timing ni on time kan 90 second kan tadi cikgu tunjuk video tu. Okey, jadi kamu kena alert lah, kena control pace kamu. Maknanya jangan lebih kan, kalau kurang pun dalam 2-3 saat je kamu kena handle kau punya pace presentation kamu. Dan kamu kena practice lah daripada sekarang kan, maknanya ada lagi 3 hari lah sebelum 8 bulan. Kontrol yang paling penting timing kamu lah, jangan cakap jangan tersilap, jangan terlebih, jangan sampai 100 saat, 110 saat, nanti kamu akan dipotong markah. Sebab kat situ ada markah dalam 20 markah tak silap cikgu kan. Dan cikgu akan tunjukkan sekali lagi untuk kamu jelas lah kamu punya skim pemarkahan untuk pertandingan nanti Sekejap Okay, nampak tak Faria dengan Muaisra? Nampak. Okay, kamu tengok sekali lagi, cikgu tunjuk sekali lagi. Semalam cikgu dah terangkan, ni cikgu tunjuk secara sepintas lalu lah. Okay, kamu tengok kat sini. Ini dia kau punya syarat am lah kan. Syarat usus kamu dah lepas semua. Yang ni dia punya tema. Muaisra ambil kesihatan, Faria ambil alam sekitar Jelas Okey. Okey, dekat sini yang paling penting nombor 7 ni. Okey, nombor 7 peserta diadili berdasarkan kriteria berikut. Okey, isi kandungan, fakta statistik. Kalau kamu nak salin boleh data ada 40% Maknanya dekat kamu punya konten tu sebenarnya markah paling banyak lah. Jadi kalau kamu nak baiki teks kamu kan, nak tambah sedikit maklumat ataupun nak buat research sedikit nak baca artikel jurnal ke, nak cari dekat website ataupun cari dekat akhbar, kereta akhbar, kamu boleh carilah kan. Mana kamu boleh tambah kat sini 40% konten kamu Okay, lepas tu kau punya intonation ada suara. Dia bukan pidato bukan perbahasan cikgu dah terang semalam. Ni sepintas lalu lah. Bukan pidato atau perbahasan Maknanya kamu dah tengok tadi video page 90 cikgu bagi. Dia maknanya tak ada pun macam dia punya dia punya intonasi macam nak berperang semua, tak ada Dia ada santai je cuma dia tahu dekat part mana nak guna high pitch, kat mana nak guna flat pitch ataupun low pitch 10 markah je kat sini, 10 markah je. Okay, gaya badan 10 markah kan. Kamu nak gerakkan tangan kamu lah, ada sign language kamu boleh guna kat sini lah. Okey. Lepas tu kreativiti dalam inovasi 15% 15% kat sini. Maknanya sebelum kamu habiskan speech kamu tu, kamu kena bagi tahulah solution. Kamu cerita satu problem dan kamu ada create satu solution. Dalam solution tu kena ada inovasi lah Nanti kamu kalau ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh tanyalah kat cikgu ataupun cikgu Norina Okey.
15% kat sini Okey, next ekspresi wajah kamu 5% lah kat sini. Jadi kamu janganlah monyok je sepanjang pertandingan tu Kamu kena senyum sikit lah, tapi janganlah senyum sepanjang masa. Nanti orang ingat kamu ni apa lah Kamu tahulah bila time kamu nak gunakan, bila time yang apa ayat yang serius kamu serius lah muka Ayat yang kamu rasa boleh senyum, kamu senyum lah macam tu. Kamu punya ekspresi wajah berdasarkan point yang kamu cakap nanti Okay, next, ketepatan masa. Okay, ini paling penting lah ni. Sekiranya persembahan tepat 90 saat, kamu akan dapat 20% lah jadi kalau kamu lebih, mungkin akan dipotong. Kalau kurang pun, mungkin akan dipotong. Jadi kalau boleh, kamu praktis untuk dapatkan 90 saat. Kalau kamu rasa teks kamu tu terlalu pendek, tak cukup 90 saat, kamu boleh tambah atau baiki. Nanti kamu post je dalam grup tu, cikgu atau cikgu Lorina akan tengok lah dan tengok apa yang patut. Kalau kamu rasa terlalu panjang atau dah lebih 90 saat, kamu kena buat adjustment sikit lah kat teks tu, kurangkan apa yang patut Okay, jelas Okey, ni tak apa, ni dah habis lah. Jadi kita MSM Grade akan berada di dalam zon utara lah. Kat sini kamu tengok zon utara. Okey, kita dalam zon utara. Paling hulu balik pulau atau sekian, kamu tengok kat sini Ini yang kamu punya first stage lah kalau kamu layak daripada sini sebab daripada satu zon akan tiga pemenang kena bawa ke final stage lah. Jadi ada 4 zon kita, jadi 12 peserta untuk final stage. Jelas Okey. Jadi sebelum cikgu nak tamatkan kita perjumpaan pada hari ni, cikgu semalam dah minta kamu buat praktis sikit buat training sikit. Jadi cikgu nak semalam sekejap kita jumpa Semalam Faria start dulu Ini cikgu nak Muhaisra lah mula dulu. Muhaisra boleh buka kamera, buka mic, boleh bagilah speech dalam 90 saat tu. Buat personality sekali. Cikgu dengan cikgu Norina nak tengok. Sekejap cikgu. Okey. Faria nak buka mic, nak buka kamera pun boleh kalau nak tengok. Cikgu Norina Ni nampak cikgu? Nampak. Okay, kita start Okey, boleh. Tanpa teks Jangan tengok teks. Okay. How many grams do you eat seafood per week? 20? 40? Well, you're supposed to have 340 grams per week. But some people eat almost every day and non-stop. Well, this kind of habit should not be practiced in our daily life as it could lead to the formation of crystal around the joint called gout. Gout is an arthritis disease. It's a general term for a variety of conditions caused by excess buildup of uric acid in our body and usually affect your feet. If you have gout, you will probably feel pain and swelling around the joint and particularly at your big toe. Certain conditions such as kidney stone or an inherited disorder will make your body to produce too much uric acid. Whenever your body contains high level of uric acid and is unable to eliminate it, then the gout will happen. According to the National Arthritis Foundation, up to 46% of people aged 65 and above suffer from this disease. However, to overcome this condition, we must avoid from the excess intake of food that high in purine, such as red meats or seafood. Well, prevention is better than cure. Thank you. Okay, welcome. Okay, good job Muhaisra. Okay, nanti kamu boleh boleh improve mana yang patut Setakat ni, okay, cikgu tengok. Nanti cikgu akan bagi tahulah apa yang patut dibetulkan ataupun dibaiki. Okay, Faria pula boleh buka mic, boleh buka kamera. Okay, sebelum kita tamatkan sesi pada hari ni. Okay, Faria. The Earth telah inspired by a rough coordination in this form titled vernacular. What it does mean? Nature is a natural beauty that brings to the Earth. Nature is the art of God, and we as humans have to take care of it. But as we can see now, our nature is like a mess with environmental problems. We adapt human nature to our environment and technological advance. Did you know that our planet has 3.04 trillion trees and over 50.3 billion trees are cut down every year? What should that happen? We should know that trees are one of the solutions to keep our environment clean because they keep our air protected.
The World Health Organization estimates that 90% of humanity breathe polluted air and cause 7 million deaths a year. Can you imagine our life without trees? The problem comes in isolation. So, did you hear about Trees for the Future organizations? These organizations responsible to help communities around the world to plant trees and use more environmentally friendly products to reduce environmental pollution. So that is the meaning of Earth allowing power. That's why it is still there. That's all for me. Thank you. Okay. Thank you Okay, good job Faria. Okay, Muesra dan Faria. Okay, ini ada beberapa perkara yang cikgu nak tekankan lah. Maknanya bukannya berkenaan dengan kau punya speech, tapi untuk hari pertandingan nanti, kalau boleh kamu kena cari satu tempat yang kalau boleh lighting okey jangan nampak muka kamu gelap. Ini apa yang ni kiranya antara point yang apa bukannya point daripada speech maknanya point yang daripada luar daripada speech yang kamu kena alert lah. Maknanya cari satu tempat yang contoh macam tak terlalu gelap, tak terlalu cerah supaya dia tak menghalang muka kamu. Maknanya supaya juri nampak muka kamu. Yang kedua, pastikan tak ada gangguan bunyi pada maknanya kalau kamu dah ready untuk tournament nanti, maknanya hari 28 bulan ni, pastikan tak ada gangguan. Maknanya kamu dah bagi tahu family kamu ataupun adik-adik kamu, abang kamu jangan kamu tengah bagi speech tiba adik kamu datang tepi, kakak jangan macam tu takut nanti dia mengganggu lah kamu punya concentration. Dan next pastikan line kamu okey pada hari hari tandingan ni. Kalau kata kamu ada masalah dengan line, boleh bagi tahu kat cikgu Nurina maknanya pastikan semua kamu boleh test line kamu kamu cubalah video call dengan kawan-kawan kamu, tanya kau punya line okey tak nanti apa cikgu akan kamu boleh inform cikgu kalau ada apa problem. Jadi sebelum kita dah sampai ke penghujung sebenarnya. Jadi cikgu nak ucapkan selamat maju jaya pada kamu berdua. Dan kalau kamu ada apa-apa pertanyaan ataupun perkara yang tidak jelas ataupun kamu nak bimbingan, maknanya kamu nak bantuan daripada segi review community text ataupun macam mana cara nak sampaikan ucapan, kamu boleh WhatsApp dalam grup tu, grup H90 yang ada cikgu Norina sekali ada kamu berdua dengan cikgu sekali. Jadi jangan malu, jangan segan, kamu boleh direct je WhatsApp bila masa kamu WhatsApp je, cikgu ni text macam mana, nak ada apa-apa lagi kamu nak tanya solution ke, cara nak cari cari data je boleh cikgu akan tolong lah. Apa yang cikgu tahu, cikgu Rina dan cikgu apa yang kami tahu, kami akan tolong kamu dulu sebaik mungkin Okay, jadi ada apa-apa pertanyaan lagi sebelum cikgu habiskan perjumpaan kita pada hari ni? Faria ada soalan? Muaisra ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Cikgu Nurina okey, ada apa-apa soalan? Tak ada kalau tak ada, kita tamatkan perjumpaan kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Kita tamatkan perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada komitmen kamu berdua. Nanti apa-apa kita akan cikgu akan inform baliklah maklumat pada kamu dalam grup nanti. Okey, kamu boleh live lah meeting ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you.